Hai, nama saya Calvin Taufik dan nombor metrik saya adalah BB22161041. Dan saya akan membentangkan tentang MP Beros yaitu Ngei Koham. Datuk Ngei Koham juga dikenali sebagai James Ngei, adalah seorang ahli politik dan peguam Malaysia yang telah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Beros sejak Mac 2008. Beliau dilahirkan pada 29 September 1961 di Airi Tawar, Perak, dan berasal dari keluarga Metodis, dan Ngei memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang dari Universiti Malaya dan kemudian berpraktis sebagai peguam sebelum membuka firma guamannya sendiri, Ngei dan Co. Selama karirnya, beliau terlibat dalam beberapa kes undang-undang yang terkenal. Selain karirnya sebagai peguam, Ngei juga aktif dalam aktiviti keagamaan di Gereja Metodis Cina Air Tawar. Beliau pernah menjadi pengerusi DAP di Perak dari tahun 2000 hingga 2014 dan kemudiannya menjadi Speaker Dewan Undangan Negeri Perak dari Julai 2018 hingga Mei 2020. Ngei juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri bagi setiawan dari Mac 2004 hingga Mei 2018. Beliau adalah ahli Parti Tindakan Demokratik, sebuah parti politik sosial demokrat di Malaysia, dan pernah menjadi Timbalan Setiausaha Agung DAP. Dalam pilihan raya umum 2022, Ngei memenangi kembali kerusinya sebagai ahli Parlimen Beros. Beliau telah menjadi wakil rakyat sejak pilihan raya umum 2008 dan memiliki rekod kemenangan yang kukuh. Ngei juga pernah menjadi pengerusi Dewan Undangan Negeri Perak, menjadi pengerusi pertama berketurunan Cina dalam jawatan tersebut, namun beliau meletak jawatan pada Mei 2020 selepas runtuhnya kerajaan negeri dan Persekutuan Pakatan Harapan dalam krisis politik 2022. Pada April 2008, Ngei dianugerah darjah Datu Paduka Mahkota Perak DPMP oleh Sultan Azlan Shah Perak sempena ulang tahun ke-18-nya. Anugerah ini menjadikan Ngei sebagai ahli politik DAP pertama yang menerima gelaran Kebangsawanan Malaysia. Pada tahun 2012, beliau bersama Teng Chang Kim ditegur oleh pengerusi DAP Kapal Singh atas penerimaan anugerah Datuk-Sip Perak dan Selangor yang memicu kontroversi dalam parti. Ngei berpendapat bahawa lembaga pusat DAP telah memberi kebenaran untuk anugerah tersebut. Seterusnya ialah ringkasan. 9 Mac 2023, Datuk Ngei Koham membincangkan isu liputan yang kurang di kawasan Parlimen Beros dan di Dun Pengalan Baru, khususnya di kampung-kampung Melayu, dan selain itu menyoroti kesulitan pelaksanaan program-program tertentu dalam kawasan tersebut. Dan bagi 13 Mac 2023, beliau membahas aduan mengenai pelayanan kurang memuaskan oleh pejabat kerajaan terhadap orang awam, dan pelayanan tersebut dikaitkan dengan penolakan perkhidmatan disebabkan ketidakpatuhan terhadap kod etika pakaian. Dan seterusnya, pada hari yang sama, beliau juga membahas tentang cabaran industri kelapa sawit dan menyoroti cabaran yang dihadapi oleh industri kelapa sawit dan mengusulkan kajian semula terhadap cukai yang dikenakan ke atas industri kelapa sawit. Seterusnya, 15 Mac 2023, beliau menekankan isu pengurangan produksi getah akibat penyakit daun luruhan, Staphylococcus, dan mengusulkan pembatalan cukai tertentu sebagai langkah untuk merangsang industri getah. Pada 21 Mac 2023, beliau membahas pembatasan kepemilikan dan penjualan bot nelayan jenis B
dan beliau mengkritik peruntukan dalam Akta Perikanan 1985 yang dianggap tidak adil terhadap nelayan. Dan bagi 29 Mac 23, beliau menyokong matlamat Akta Kunun Tata Cara Pindahan 2023 dan mengutarakan kebimbangan mengenai kecekapan konservasi tenaga dan peningkatan kos kepada pengguna tenaga dalam konteks pindahan tersebut. Bagi 11 Oktober 2023, menyatakan pendapat berbeza mengenai undang-undang yang menghukum kesalahan jenayah dalam isu kecekapan tentang tenaga. Dan bagi 26 Oktober 2023, beliau membahas isu perkataan Islam di atas kad pengenalan warga bukan Islam dan beliau menyuarakan kebimbangan tentang stigma sosial yang mungkin timbul dan merayu untuk penyelesaian administratif oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Dan bagi 29 Disember 2023, beliau mencadangkan pelantikan pakar perlembagaan bukan Islam dalam jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN untuk mengubah undang-undang Islam. Dan beliau juga memohon maaf atas cadangan tersebut pada 30 Disember 2023. Seterusnya ialah penilaian dan kedudukan. Yang pertama ialah beliau menonjolkan kepekaan dan keberanian sebagai wakil rakyat dalam pembahasan perbilang isu semasa. Kedua ialah beliau menekankan keperluan program-program khusus untuk memastikan liputan pendidikan yang bermakna. Dan ketiga ialah beliau memberikan perhatian serius terhadap isu integriti dalam perkhidmatan awam. Dan keempat ialah beliau mengutarakan cabaran dalam industri kelapa sawit dan menyoroti kepentingan kajian semula terhadap cukai yang dikenakan ke atasnya. Yang kelima ialah beliau fokus pada sektor pertanian terutama industri getah dengan menekankan keadilan bagi komuniti nelayan. Dan seterusnya ialah beliau memberikan sokongan untuk menjadikan izin stocking sebagai jenayah dalam pembahasan undang-undang. Dan seterusnya ialah beliau menunjukkan keberanian dan kepekaan terhadap hak asasi individu dengan sokongan terhadap langkah-langkah undang-undang yang melibatkan isu stocking. Seterusnya ialah beliau membawa isu sensitif tentang perkataan Islam di kad pengenalan warga bukan Islam. Dan terakhir ialah beliau menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan ketidakadilan yang berkaitan dengan penggunaan perkataan Islam dalam kad pengenalan warga bukan Islam. Dan seterusnya ialah dalam cadangannya menekankan pelantikan pakar perlembagaan bukan Islam dalam jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN untuk mengubah undang-undang Islam. Dan selain itu, beliau menunjukkan ketelitian dalam mengutarakan cadangan tersebut dengan memberikan perhatian terhadap aspek perlembagaan dan agama. Dan juga beliau memohon maaf atas cadangannya menunjuk kesediaan untuk mengakui dan mengoreksi pendapatnya jika perlu. Dan keseluruhannya, perbahasan Datuk Ngeh Kokham mencerminkan keberanian, pekaan dan kesungguhan dalam membawa perubahan positif untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Dan yang terakhir ialah beliau mengatakan komitmen terhadap prinsip keadilan dan kebenaran sebagai nilai yang dijunjung tinggi dalam perjalanan politik dan tindakan sebagai wakil rakyat. Dan seterusnya, saya akan membentangkan tentang cadangan. Yang pertama ialah kerjasama dengan pihak pendidikan termasuk kementerian dan institusi pendidikan tinggi untuk memastikan akses pendidikan yang seksama. Dan kedua ialah penyusunan program-program khusus yang responsif terhadap keperluan anak muda termasuk penyediaan akses internet yang lebih baik. Ketiga ialah penguatan kempen integriti dalam perkhidmatan awam melalui promosi kod etika pakaian dan nilai-nilai integriti.
Yang keempat ialah dialog aktif dengan pengusaha industri kelapa sawit untuk menangani cabaran sektor ini. Dan yang kelima ialah pembentukan jawatan kuasa khas untuk memberikan cadangan konkret yang dapat memajukan industri kelapa sawit secara berkelanjutan. Dan terakhir ialah pemantauan dan tindak balas terhadap isu-isu pendidikan integriti dan industri kelapa sawit secara berkala untuk menjamin kesan positif dari langkah-langkah yang diambil. Untuk cadangan yang lain ialah advokasi untuk sektor pertanian khususnya industri getah untuk memastikan peruntukan yang lebih besar dan keadilan bagi pelaku industri. Dan kedua ialah pertemuan langsung dengan komuniti nelayan untuk mendengar pandangan mereka dan menyampaikan tindakan yang diambil untuk menyokong hak-hak nelayan. Ketiga ialah penglibatan aktif dalam menyusunan undang-undang terutama dalam proses akta kanun tata cara untuk memastikan suara dan pandangan Datuk Kongekumham diberi perhatian sewajarnya. Dan seterusnya ialah mengalahkan dialog antara wakil rakyat dari pelbagai latar belakang agama untuk mencapai pemahaman bersama dan membangunkan kesepakatan yang adil. Lepas itu ialah pemantauan dan tindak balas secara berkala terhadap pelaksanaan tindakan yang diambil untuk menegaskan accountability dan kesungguhan terhadap janji dan komitmen kepada masyarakat. Dan yang terakhir ialah menyusun langkah-langkah proaktif dan strategi untuk memastikan hasil positif dan berkelanjutan dari setiap inisiatif yang diambil dalam berbagai bidang tanggungjawabnya. Dan yang terakhirnya ialah kesimpulan. Dalam perbahasan berbilang isu semasa, Datuk Kongekumham telah memainkan peranan yang signifikan sebagai wakil rakyat yang berkomitmen untuk menyuarakan kepentingan rakyat Malaysia. Kepekaan, keberanian dan kesungguhan beliau dalam membahas isu-isu seperti liputan kawasan parlimennya, integriti dalam perkhidmatan awam, industri kelapa sawit, lembaga getah, nelayan dan undang-undang stoking mencerminkan tanggungjawabnya sebagai pemimpin. Meskipun pendapat dan cadangannya mungkin tidak selalu mendapat sokongan sepenuhnya, tindakan beliau telah mendorong peningkatan kesedaran dan perbincangan dalam masyarakat. Sebagai wakil rakyat, Datuk Kongekumham terus memainkan peranan penting dalam membawa suara rakyat ke peringkat parlimen dan mencari penyelesaian untuk isu-isu yang dihadapi masyarakat. Beliau dapat terus memperkuat peranannya dengan mendengar dan menyuara kebimbangan rakyat, memperjuangkan keadilan dan berkolaborasi dengan pihak berkepentingan untuk mencapai pembangunan dan yang mampan dan inklusif bagi Malaysia. Terima kasih.